Didik TV KPM. Untuk segmen ini, cikgu akan fokuskan kepada bahagian B. Okey, kertas mata pelajaran kimia kertas 2 bahagian B, di mana di sini kita ada soalan esei respon terhad. Okey, kalau tengok dekat sini apa yang masukkan dengan respon terhad, murid-murid kena jawab soalan esei dengan tepat kerana jawapannya telah ditetapkan. Okey, so kena jawab dengan tepat. Okey, so jom kita tengok antara contoh soalan yang diberikan dalam bahagian B. Okey, soalan 9 ataupun soalan nombor 10. So cikgu sentuh pada soalan nombor 9. Di sini ada diberikan topik kadar tindak balas, di mana markah ini peruntukan adalah 20 markah dan kita boleh lihat perincian markahnya di sini adalah yang pertama kita tengok di sini ada 3 markah. Okey, soalan A. And kita ada 2 markah kat sini. Okey, seterusnya kita ada 5 markah di ujung sini. Okey, apa 5 markah kat sini? 5 markah merujuk kepada persamaan kimia dan hitung, buat pengiraan yang macam cikgu cakap tadi tu. Okey, dan yang cikgu nak tekankan sekarang ini adalah soalan perbandingan, di mana soalan perbandingan membawa sebanyak 10 markah. 10 markah banyak kan Sean? 10 markah tu. Jadi macam mana murid-murid di luar sana nak skor 10 markah perfect dalam tangan tanpa ada kurang satu pun. Jadi kat sini soalan minta bandingkan kadar tindak balas antara set 1 dan set 2. Okey, dan seterusnya set 2 dan set 3 buat perbandingan. Kemudian terangkan jawapan. Terangkan jawapan menggunakan ataupun berdasarkan teori pelanggaran. Okey, kat sini macam mana kita nak pecahkan supaya dapat markah 10. So maksudnya di sini ada 5 markah. So kat sini pun ada 5 markah. So, mari kita tengok. Tada! Ini adalah cara untuk kita nak jawab soalan perbandingan. Sekarang cikgu tunjukkan dulu perbandingan dalam bentuk ayat. Okey, so kat sini macam mana dapatkan 5 markah pertama sekali. Okey, soalan tadi minta perbandingan. Mana perbandingan? Perbandingan cikgu letakkan di bawah sekali. Boleh nak letak ke atas boleh, letak kat bawah pun boleh. Tetapi di sini cikgu sediakan satu akronim untuk murid-murid boleh menjawab dengan tepat, iaitu Sa-Ju-Si-Fre-Da untuk faktor saiz. Kalau kita tengok tadi pada soalan yang pertama tadi, okey, set 1 dan set 2 adalah berdasarkan kepada saiz, iaitu serbuk dan ketulan. Serbuk dan ketulan. Jadi macam mana kita nak terangkan? Okey, so Sa di sini merujuk kepada saiz. Okey, saiz magnesium di set 1 lebih kecil berbanding di set 2. Mesti ada perbandingan ya murid-murid. Yang seterusnya Ju. Ju adalah jumlah luas permukaan. Bagi magnesium di set 1 lebih besar. Okey, dan seterusnya C merujuk kepada frekuensi pelanggaran yang berlaku. Frekuensi pelanggaran yang berlaku ini murid-murid kena sebut nama zarah yang terlibat, nama dia, iaitu ion hidrogen dan atom magnesium. Jenis zarah dekat sini yang terlibat adalah ion dan atom. Mendapat markah yang ketiga, yang keempat frekuensi pelanggaran. Fre tu merujuk pada frekuensi pelanggaran yang berlaku di antara zarah-zarah pada set 1 lebih tinggi, dan akhir sekali perbandingan kadar tindak balas pada set 1 lebih tinggi berbanding set 2. Cikgu, saya ada soalan, Cikgu. Okey, Sean. Apakah kesilapan umum yang biasanya dilakukan oleh murid untuk macam soalan perbandingan ni? Okey, thank you Sean. Soalan yang sangat baik. Terima kasih. Yeah. Okey, selalunya kesalahannya adalah yang umum adalah di sini. Jumlah. Okey, selalunya murid tulis luas permukaan sahaja, tak tulis jumlah. Yang kedua, selalunya kesalahan berlaku pada nama. Kita nak namakan. Selalu murid-murid tak tulis nama, hanya menulis zarah-zarah sahaja. Okey, dan yang ketiga adalah perkataan tinggi ni. Okey, boleh guna perkataan lebih tinggi. Selalunya murid-murid kata lebih cepat, cikgu. Tak boleh. Untuk kadar tindak balas tak boleh kata lebih cepat, kena lebih tinggi. Di situlah walaupun awak dah tahu dah dia punya akronim tu Sa-Ju-Si-Fre-Da, tetapi awak kena tahu di mana awak nak hit soalan jawapan tersebut supaya jawapan awak perfect score, iaitu sebanyak 5 markah kat sini. Baru 5. Ada lagi. 5 markah lagi. Nak dapatkan 5 lagi. So kita tengok kadar tindak balas yang berlaku pada set 2 dan set 3, Sean. Yeah. Okey, set 2 dan set 3 melibatkan faktor kepekatan. Di sini bagaimana murid-murid nak huraikan jawapan supaya jawapannya mendapat 5 markah. So cikgu gunakan akronim Knit Run Fre-Da.
Okey, Knight-Run Freda. Sebab apa Sean? Benda-benda macam ni, akronim ni sangat mudah diingat. Berbanding murid baca saja fakta berkenaan. Ya, betul. Okey. Jadi cikgu bantu murid pertama jawapan dia adalah mengenai kepekatan. Kita bandingkan, mesti ada perbandingan Sean. Set mana yang lebih tinggi kepekatan dia ataupun boleh kata 2 kali ganda. Okey, daripada set 2. Okey, dan yang seterusnya, okey, Knight-Run, bilangan ion hidrogen per unit. Akhir sekali 3, 4 dan 5 ni lebih kurang sama macam poin yang pertama tadi untuk saiz, di mana kita kena terangkan dari segi frekuensi pelanggaran antara ion dan atom yang terlibat serta frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah. Akhir sekali buat perbandingan. So di sini murid-murid dapat lagi 5 markah. Okey, ada lagi 5 markah. So jumlah markah 10 markah dalam tangan. Okey, Sean, alhamdulillah cikgu dah terangkan pada anak murid cikgu. So anak murid cikgu memang dapat markah 10 perfect dengan senyuman. So anda di luar sana murid-murid pun mesti dapatkan cara ataupun tips untuk menjawab soalan topik kadar tindak balas. Okey, seterusnya ini juga adalah contoh bagi bahagian B, soalan 9. Di mana di sini cikgu nak tekankan, okey, kalau awak tengok dekat sini dia ada combination bab 2, bab 3 dan bab 5. Okey, untuk soalan esei ni walaupun dia lebih kepada ikatan kimia, tetapi soalan juga boleh merujuk kepada bab 2, bab 3 dan bab 5. Campuran bab. Okey, so kat sini pun sama. Okey, di soalan ini cikgu bulatkan kalau murid boleh tengok. Nyatakan jenis kovalen A dan B, cadangkan contoh serta bandingkan. Nampak tak ada perkataan bandingkan? So di sini murid-murid boleh menjawab dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam bentuk jadual. Boleh buat dalam bentuk jadual Sean? Selain daripada bentuk ayat tadi tu. Yeah. Okey, so boleh jawab. Nampak kat sini awak ada 10 poin di mana membawa 10 markah. Boleh? Okey, seterusnya cikgu ada satu lagi nak tunjukkan pada awak semua. Okey, di mana kita ada gambar rajah berfungsi dan berlabel. Okey, Sean, soalan selalu juga tanya ataupun suruh murid-murid lukis lukisan gambar rajah yang diorang dah belajar. So antaranya cikgu ada dekat sini, cikgu nak kongsikan pada awak semua. Okey, di sini cikgu nak terangkan. Melalui gambar rajah ni awak boleh dapat markah 2, okey, dengan melukis pertama mestilah berfungsi. Sebagai contoh cikgu ambil yang mana ya? Cikgu ambil yang ujung ni sekali. Di mana tindak balas pendehidratan. Okey, yang ujung ni pendehidratan bagi alkohol. Jadinya bila awak lukis larutan mesti ada garis putus-putus. Macam ni. Okey, dan pastikan gabus itu terkeluar sedikit daripada tabung didih. Bila lukis anak panah, pastikan ada label, panaskan. Okey, ini adalah apa? Wool kaca, direndam dengan etanol. Ini adalah air. So, itu akan membawa markah 1 dan gambar rajah berfungsi ni mesti ada ni, kaki ritot ni, mesti awak lukis dapat lagi 1 markah. Okey, ingat, okey, untuk gambar rajah yang baik, berfungsi dengan baik, mestilah dilukis dan mempunyai label. Okey, selain pada gambar rajah pendehidratan, kita juga ada gambar rajah apa ni? Tahu tak? Ya, iaitu gambar rajah bagi kadar tindak balas. Kalau yang atas ni adalah empirical formula, okey. Yang sini adalah empirical formula untuk magnesium dan ujung sekali rasanya murid-murid semua boleh tahu. Itu adalah gambar rajah bagi pentitratan. Okey, satu proses peneutralan antara asid dan alkali. Okey, so dah banyak dah cikgu kongsikan pada awak semua. Selain daripada soalan perbandingan, soalan juga akan minta murid-murid melukis. So salah satu lukisan yang murid-murid kena tahu, okey, antaranya tak kisahlah keluar lukisan apa pun, yang penting mesti lukis dengan berfungsi dengan baik, dan yang kedua mestilah berlabel. Didik TV KPM